menyampaikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengisi majlis kita pada malam ini, yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Dungun Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia ini, dan kita harapkan sangat menjadi harta yang bernilai untuk bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk yang belum tahu, ya, kuliah bulanan sebulan sekali di Dungun, iaitu kita majmuk salat dan penawar bagi hati. Jadi kita akan kita dulu setengah jam dua kitab, dan masa yang lebihnya untuk menjawab soalan. Baik. Bagi yang ada kitab muka surat kitab majmuk salas, muka surat 41 baris 9 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada was-was syaitan itu membasuh akan suatu yang tiada najis padanya pada suatu, hanya kerana semata-mata waham jua basuh akan tika dan rumah dan segala daun kayu, sayuran dan buah kayu dan dama plastik lah, dan sirih dan kain yang baru dibeli akan dia kain daripada kafir, maka sekalian itu bid'ah yang dicela oleh syarak, dan jangan kamu sangka akan baik dan orang dan warak orang yang mengerjakan demikian itu, dan jika ada alim ia orang sekalipun. Baik, dia kata setengah daripada was-was syaitan, benda yang tak najis dia kata najis. Benda yang tak najis dia kata najis. Nampak? Jadi kita huru-hara sekali. Dak ketuk dia kata ketuk. Kita duduk dalam sah dia kata ketuk dah sah. Mayang warna lagi kita pun tubik. Padahal dah ketuk sekarang. Pasal apa? Pasal dia sudah berjanji. Dia nak kacau kita ni sampai kiamat. Sebab apa? Sebab dia dendang dengan tok nyang kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila diumumkan oleh Allah dihalau daripada syurga iblis ni, dan diisytiharkan kafir, wa kana minal kafirin, dan adalah syaitan itu tergolong dalam orang kafir, deraka pada Allah, dan akhirat nanti masuk neraka. Nampak? 3 hukum. Dihalau dari syurga, diisytiharkan kafir oleh Allah, dan akhirat masuk neraka. Jadi sakit hati. Bila sakit hati nak suruh puas hati. Macam kita lah. Faham? Banyakkan kita buat nak suruh hati pun hati puas. Faham? Tu yang bahan nak, terajang nak, apa biru nak. Lepas tu nyesal. Apa? Nak suruh puas hati. Akhirat kena cara. Walaupun anak kita. Anak kita tunjuk ni, ni bahan aku itu. Lagi. Bukan tak boleh buku anak, tapi tidak suka, Allah tak suka berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala benci orang yang melampaui. Nampak? Jadi semua benda kita nak suruh hati pun wah. Tahu dah gerak bayar maybe biar ambil juga. Padahal patut kelas dia tu kelas second hand ya. Faham? Patut ambil Viva second hand je. Faham? Tapi biarlah nak suruh puas hati, ambil maybe baru 580 sebulan. Faham? Kena bayar orang sekolah anak kali belepeng pun. Sama lagi. Tapi tak apa, hati pun jaga baik hati. Ada kita puas hati benda yang Allah suka, ada benda yang puas hati benda yang tidak ada apa-apa pun. Banyakkan kita puas hati benda tak ada boleh guna sekepeng. Baik, syaitan bila dengar diisytiharkan masuk neraka, dia nak balas dendam.
Dia berjanji depan Allah, la uwiyannahum ajmain. Iblis kata, aku berjanji pada hari ini ya Allah, aku akan kacau keturunan manusia ajmain, semua sekali. Wari dengan taukid. Bukan 2-3 orang, bukan Pok Sabah mana 4 orang, Sura 5 orang, Sungai Buaya 6 orang, bukan. Ajmain. Dari kutub utara sampai kutub selatan, aku nak kacau belaka. Hak dak semayang dia kacau, hak semayang dia kacau. Belum mayang dia kacau, dalam semayang dia kacau, lepas mayang kacau lagi. Hak dak semayang dia suruh main kereta. Bawa kau ubi. Mayang ya Allah, mayang dia orang muda-muda, mayang orang tua. Siapa? Nah. Jadi tak mayang. Akhirat lagi kereta ke masuk neraka dia. Dia kereta tak jahat. Dia ambil kereta, dia letak, dia pergi mayang, selamat. Faham lagi? Kereta jahat ke dia? Ke kita kena bakar? Tak. Faham? Yang kena bakar batu-batu berhala. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu semua, Allah kata, akan neraka Allah yang bahan bakaran iaitu manusia dan batu-batu yang disembah. Nah, jadi kalau orang tak semayang, dia kata main lagi. Kalau main bola, main lagi. Nah, dah garik kan. Orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 15 minit lagi masa. Sambung lagi final kan. Nampak? Sura lawan tu balap besar. Bola tujuh sebelah. Bang, orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti tengok 15 minit lagi. Takkan nak tiup. Tiup ikut bang ke ikut waktu? Ikut waktu 15 minit lagi. Nah, tengok kadang-kadang budak-budak kita lalu naik kereta kan, kita musafir kan, lalu mana-mana pun garik kan, main ke bola. Buat apa dia main ke? Sebab nampak. Buat apa dia berhenti? Tak nampak bola, gelak guguk. Lagi dia berhenti kan. Kalau nampak main lagi tau, main lagi. Dah tak nampak alik. Jadi dia berhenti tu bukan kerana panggilan Allah. Nah, jadi syaitan gitu lah. Kalau hak semayang dah, dia kacau hak. Nabi kata ni belum mayang penuh biar sejik syaitan. Nah, kalau Allah akad hijab boleh nampak. Hak tanduk, hidung kembang, mata belalak, lidah jelek, macam-macam beseng. Bila bangnya lari jauh. Jauh mana dia lari? Sejauh dengar suara muazzin. Sebab tu muazzin untuk bila kena kuat. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia yang mimpi kalimah-kalimah bang. Dia yang pergi khabar ke Nabi semalam mimpi. Orang laki-laki datang aja cara-cara panggil orang semayang, iaitu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Dia cerita ke Nabi. Nabi dak latih pun Abdullah bin Zaid menjadi muazzin pertama Rasulullah. Nabi kata mugi rumah Bilal ibn Rabah, muajar kalimah-kalimah bang ni biar dia bang. Faham lagi? Sebab apa? Nabi pun jawab, fa innahu anda sautan minka. Kerana sesungguhnya Bilal ibn Rabah yang paling kuat suara di kalangan kamu. Waktu nak latih tu Bilal, bukan hak misal cekok, bukan hak muka yang seng, bukan hak balik Mesir kan, hak kuat suara. Bang di Pok Sabah dengar batu 5 kalau teknik. Tu baru tu. Ni orang duduk luar tu dah dengar dah. Luar kat kalah. Tak dengar dah. Jadi saya tak nak lagi duduk deru duduk atas tangga tu. Saya tak dengar. Iza adzanal muazzinu fa'adbara syaitan summa akbalat. Jelas tu. Nabi kata apabila muazzin melaungkan azan, larilah syaitan. Sampailah tempat yang tak didengar. Berhenti tu ramai-ramai syaitan. Summa tu katanya ulama yang mensyarahkan hadis summa tu, kemudian yang ini selepas azan tu habis, akbalat, mari pula sejik ramai-ramai. Wa iza ukimat, dan bila diqamat pula, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, lagi pula. Summa akbalat.
Kemudian datang pula. Habis mana? Habis qomat mari pula. Mari je lalu kok sah, kok celosah. Tok imam, tok bila, tok siok, noja je kekek. Dia kata, ya fulan. Ini Nabi cerita 1500 tahun dulu. Ini riwayat hadis. Ya fulan, uskur kaza wa kaza. Syekh, cemu ingat anak kucing tumbuh di mana? Kita pula, oh, kata robok ke di mana? Faham? Siapa punya kerja? Setang, tang seritang. Ni kerja dia, tugas dia, tang seritang. Jadi dia tunai tak janji dulu masa Allah keluar dia dari syurga, dia tunai tak janji? Tunai janji. Syaitan tunai manifesto. Kita dah tunggu minyak. Siapa? Aduh, mahal pula tu minyak. Kau naik tau. Kalau pun 250 kalau kereta kita nampak gi saja dah balik 500. Isi 95 sebab nak apa. Tu kerja dia. Jadi dia tunai janji. Uskur kaza wa kaza. Mu ingat benda ni, cu ingat benda ni. Sebab tu dia antaranya semayang ni, kalau orang soleh, kekasih Allah, semayang ni tempat ingat Allah. Tu kekasih Allah. Kita dah, kita set surah kita semayang tempat apa? Tempat ingat barang hilang. Faham lagi? Seorang laki-laki dia nak pergi jalan. Orang dulu kalau orang kaya dia ada peti besi. Ni zaman Imam Hanbali. Zaman Imam Hanbali 1200 tahun lepas. Okey? Orang miskin kalau dia nak pergi mana-mana, kalau dia ada duit ke rata apa dia nak tinggal, nak musafir 20 hari ke apa, dia tak boleh rumah, takut orang masuk. Dia tubik daripada rumah dia, dia gali kat pokok mana-mana, biar ke parit ke apa, dia gali, dia tanam. Faham lagi? Dia balik jalan bila-bila pergi korek. Mana kau tahu kau tak ambil, dah hilang. Faham? Jadi nak jadi cerita laki-laki ni bila dia balik dia ingat tok kat ni. Jadi gali kat tu tak dok, gali kat ni tak dok. Sudah lah, dak ingat dah. Pasal dok tanda gitu. Faham tak ke? Kan kita rajin dah ingat. Rajin tak? Kau biasa kan dak ingat. Nah. Dak pelik lah. Jadi mawak guana orang kata gini lah. Mugi jumpa ada seorang ulama besar terkenal di Baghdad. Dia minta dia tengok, dia solat ajak ke apa boleh jumpa barang. Faham? Dia pergi jumpa rupanya Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Imam Hanbali tu lah, Imam Azhar. Faham? Imam Hanbali kata tak apalah, mungkin ambil wuduk mu sembahyang 2 rakaat. Dia kata bukan kita nak mari semayang, kita nak tanya barang hilang. Kalau nak semayang kita tak payah mari kat 2-30 kilo jalan kaki buat benda. Dia cakap banyak. Faham lagi? Imam Hanbali kata tak apa, ambil wuduk mu semayang 2 rakaat. Kat lagi aku khabar. Ini buat kerak dia. Tapi Imam Hanbali tak cakap Terengganu itu, dia orang Arab. Kita terjemah nak dengar. Nak dengar. Jadi dia tak apalah punya ulama orang nak suruh tanya barang hilang, dia nak suruh aku semayang dah. Semayang rumah boleh. Dia pun biarlah, ikut je lah. Ambil wuduk semayang. Lepas semayang lari. Imam dia kata, mari lu. Apa lari? Jumpa dah. Dalam semayang dia ingat. Faham lagi? Dalam semayang tu ingat dah kat mana. Jadi semayang macam kita tempat cari barang hilang. Mayang masuk kat adul lah. Atas motor aku ingat ke bawah. Betul tak? Itu nyakit. Sebab tu kita kena banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Kerana ibadah kita ni cak ayam. Ayam bulu balik berok kapur. Maka di antara perdaya syaitan, kalau benda yang suci dikatakan najis, akhirnya menjadi waswas. Siapa yang ngajak, siapa yang waswaskan dia? Syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, surah An-Nas. Syaitan yang kerjanya mendatangkan keraguan di dalam hati manusia.
Tengah mayang ketuk dak lagi sudah. Nampak? Rokok dah. Nampak tak? Rokok dah baca haji kedok sudah. Nah, tu. Rokok Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul hu dalam rokok. Dalam buat gua ni. Tahiyat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dadon tak bengong apa bengong ni. Tu kerja dia tu. Nama dia kalau hak kaca dalam bab ibadat khanzab. Kalau hak kaca dalam bab taharah walham. Ni riwayat-riwayat lah. Banyak tengok kitab tafsir. Tengok tafsir Khazi, Ibnu Katsir. Nama dia ada, nama datang. Jangan ubah nama anak walham. Faham? Nama dia anak Muhammad Khanzab jeng. Nampak tak? Bagian waswah orang. Kita duduk rakaat kedua. Mudah ambil wuduk dia. Mandi junub, mandi sampai nak habis nak basuh kaki dah, nak selesai dah. Setang pun mari. Mudah niat mandi junub ni, mu niat sembahyang sunat. Hari kita dah berapa pula mayang mandi mula. Ada seorang budak dibuang asrama kerana waswah. Ni kerana dibuang asrama, dia duduk asrama waswah sebab dia ada 150 murid, satu tandah untuk 32 orang. Kerana ada 6 tandah saja. Faham lagi? Tapi dia masuk dia seorang atas 32 orang. 4 jam tak lebih lagi. Dia nak tanya ustaz. Dia masuk pukul 3 pagi, pukul 6 dah siap lagi mandi junub. Pernah mak dia panjat tangga, hitam lah bilik air, tidur terletang betisah. Tidur terus lah bilik air. Siapa nak basuh tangan, dia kata niat tak kena. Siapa nak basuh kaki, dia kata niat dulu basuh air kediang. Macam-macam dia kata. Kalau duduk rumah seorang tak apa lah. Kalau duduk rumah tua-tua dak biru muka tua-tua duduk luar tunggu. Nafsuku dak lebih lagi. Sahaja aku, sahaja. Tua-tua kata menatang dak lebih lagi. Tua-tua junuk kau. Dia buat pasal belaka. Ni masalah. Siapa ni kerja ni? Jadi niat khabar dalam kitab ni antaranya gangguan syaitan bukan bab ibadat saja. Bab najis. Benda suci dikatakan najis. Jangan jadi kerja. Ada seorang hamba Allah beli pisang basuh, gonyah pisang, sikat. Kalau sutil boleh tahan, sikat satu gonyah kot celah nombor gigi. Takut najis. Dia kata takut tuang tu dikecing atas pisang, kita tak tahu. Dan mu nak makan kulit pisang ke isi pisang? Walau jatuh atas tahi orang kali pun bukan makan isi kulit. Kita koyak isi dalam bersih. Faham? Naik tangga, kalau naik tangga, ada orang ni naik tangga, dia jauh, hidup tengah, hidup tepi. Takut tangan setuh dengan megang tangga. Takut orang kecing atas tu. Dah mari ikut mana nak kecing atas tangga. Setan ni cocok. Dah boleh kira kita tak tahu bangunan ni ada orang kecing daripada atas tu ngal dia ikut tangga megang. Kita pergi pegang mayang tak sah. Dia main bawah itu. Tu semua tu ni bid'ah. Ni dia kata. Adapun kalau kita rasa tak sedap dan kita ihtiyat bercermat, kita basuh, itu hukumnya sunat. Sunat lain, waswah lain. Kalau macam kita kadang-kadang kita takbir, kadang-kadang kita tersalah niat, betul tak? Jadi wajib kena berhenti mula. Allahu Akbar, mayang garik. Kadang-kadang bukan nak hari. Kadang-kadang 2 minggu ada sekali. Aku niat garik ke asal ni? Wajib kena takbir semula. Ulama kata tak sah. Kerana ragu pada niat. Tu pakar. Dan benda beza dengan waswah. Waswah setiap kali takbir. Itu waswah. Adapun syak yang dibenarkan syarak ialah jarang-jarang berlaku. 4-5 hari berlaku sekali, datang raguan. Betul. Kalau syak setiap kali takbir. Asal takbir sok, asal takbir sok. Tengah tawaf. Tawaf berkali? 7. Siapa kat 5 je mari. 6 ke 5? 6 ke 5?
Sampai kat 6 ke 7 dah. 6 ke 7. Dia cocok. Kerja dia tu. Keliling juga orang tahu sebenar, duduk ajuk orang. Nak suruh kita susah. Jadi kalau benda kita beli air gini, tak payah basuh. Dalam kita nak minum, bukan kita beli botol gini, kita nak jilat botol. Kita nak minum air, buka kat air bersih. Tak ada kena-mengena dengan najis. Ni ngecik air kecing sini. Dah masuk dalam ke masuk? Dah masuk, buka. Kena tak najis? Najis luar ni. Tak kena. Fiqh, kitab fiqh. Ni air kita. Zam-zam, air zam-zam. Sebelah ni Heineken. Arak, bir dalam peti sejuk kedai. Faham? Ni kita beli sebelah ni air ni halal. Dia bukan dia tak ngecik masuk dalam ni. Hei, masuk ke mana? Tak masuk. Dia segi fiqh. Faham lagi? Yang diragui ni basah ada pada tubuh dia ni. Kerana botol ni dikilangkan arak. Biasanya najis, kemungkinan najis itu kena di sebelah luar. Bila basah itu kena pada tangan kita, mutan najis. Adapun kalau tidak bersentuh, dia hukum dia. Tapi di sini dia gambar habis benda, beli buah duku basuh duku, beli riang gonyoh riang. Beli pisang basuh pisang, beli lima basuh lima, tak payah basuh dah. Itulah kudik telur tu telur wajib tak basuh? Tak wajib. Bila wajib basuh telur? Jika tangan kamu bersentuh dengan najis, bersentuh dengan makanan, baru wajib basuh. Dengar baik-baik orang dengung. Mana? Ni telur. Telur besar. Contoh telur. Telur. Okey. Nak buat benda telur ni? Nak buat roti canai. Okey. Luar ni ada teh ayam. Contoh. Teh ayam, ada sikit teh ayam. Wajib basuh. Ni wajib basuh. Sebab apa? Sebab mu pegang dia telur, betul pegang roti pula. Telur ada teh ayam luar. Tangan kita pegang ini lekat tak di teh ayam sini? Lekat tak? Tangan minyak-minyak lekat tak? Lekat dah. Okey. Kita mak. Nampak? Lagi. Roti mu pegang tak ni? Pegang. Lagi ambil. Tak pegang telur ni. Ni najis ni, buh dalam tu. Lipat takut najis tu baik, lipat tu. Lagi. Makan. Itu haram. Atau tak basuh telur. Kita pegang telur, kita ubuh dalam ni, tangan kita mutan najis, basuh. Pas basuh, lak tangan, baru main roti tu. Itu wajib. Ada pun kalau nak makan telur mata lembu. Telur mata lembu goreng. Panas dah minyak, ambil telur, tangan pegang, kena tahi tak? Kena mak. Turun nak tahi lah tu. Dak, telur je masuk. Tahi duduk di kulit. Mak bola atas apa? Ambil sotek, keragaung tangan. Dak pegang sotek. Dah wajib basuh. Jadi kena ada tafsir lagu tu baru faham. Jadi kalau yang bukan siapa patut kita basuh itu was-was. Tapi ada kalanya benda itu patut kita layan. Contoh kita rasa tak sedap. Bila rasa tak sedap macam ke kena kotor je. Kita basuh itu lain. Tapi kalau was-was jadi tabiat. Jadi tabiat, basuh pisang, basuh rambut tang, naknya basuh. Basuh rambut tang, basuh anggur, basuh. Kita basuh anggur boleh. Kan kita beli anggur kan kita basuh. Tapi bukan kita intikad najis. Hak set-set was-was ni dia intikad najis. Situ beza. Kita basuh kerana nak bersih. Hak set was-was ni basuh kerana dia intikad najis. Benda tu tidak najis. Kena faham baik. Dan kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dan setengah daripada bid'ah yang mungkar itu membasuh akan mulut kerana makan roti yang diwahankan najisnya roti. Dan jika ada najis maka makannya itu haram, dan jika ada suci ia maka tiada berhajat ia kepada membasuh akan dia akan mulut daripada yang suci. Kata Imam Al-Juwaini. Ada orang dia kata dia makan roti yang bersih basuh kat mulut.
Dah basuh kat benda. Dia takut najis. Dah kalau najis makan mana boleh makan. Haram kan makan. Dah mau makan tu. Halal tu. Halal dah haji. Dah basuh mulut. Dah basuh boleh. Basuh apa? Basuh bersihkan makanan. Sunnah Nabi. Bukan kerana najis. Faham? Basuh mulut bersih. Faham? Bukan kerana najis. Dan ada Nabi SAW makan ia akan Jaban Syam, yang dibuat akan dia oleh orang daripada ibunya anak babi. Negeri itu bukan Nabi makan anak babi. Begitulah masyhur pada segala manusia. Dan meminum ia daripada air dalam bejana kafir, dan berwuduk ia Nabi daripadanya daripada tong orang kafir. Maksud gini, benda orang panggil dadih. Dadih ni kalau di Syria, dia ada dua. Kalau orang kafir buat daripada babi, kalau orang Islam buat daripada susu lembu. Faham lagi? Jadi bila dibawa balik daripada Syam, Nabi tak tanya. Orang hadiah ke Nabi, Nabi makan. Nabi tak usul. Boleh jadi daripada kalau orang Kristian buat di Syam, di Syria. Sekarang Syria, Syam ni nama lama. Nabi tak cek dah ni orang kafir ke orang Islam buat. Itu maksudnya. Tapi kalau jelas benda itu haram, tak boleh. Nabi pun pesan kalau jelas haram, tak boleh makan. Nampak? Kena tinggal. Kena faham baik-baik. Kemudian pula Nabi pernah mengambil wuduk di dalam tong, dalam berdi orang kafir. Orang kafir, orang Yahudi. Nabi guna berdi dia tu isi air, ambil wuduk. Boleh jadi orang kafir Yahudi tu dia berok lah tu. Boleh jadi. Boleh jadi dia kecing situ. Boleh jadi dia buah arak. Semua tu mungkin belaka. Ma la yuhtamal. Ma yuhtamalu. Benda yang boleh ditanggung. Boleh jadi. Faham? Maka Nabi tak pakai buah boleh jadi tu, Nabi guna. Tapi kalau ada bukti, tak boleh. Samalah kalau kita pergi di negara orang kafir, jelas dah situ tulis. Pok tu benda babi berbentuk daging. Kalau seekor gitu dipanggil pig. Kalau jenis diproses jadi makanan dia panggil pork. Babi ada berapa jenis babi? babi hok merah, hok jenis kafir makan hok merah tu. Hok merah tu, hok pink tu, hok gemuk-gemuk. Tu pig. Kalau babi hutang nitah ke highway, dia panggil dah putih panggil apa? Bo lah mu. Bo. Faham? Hok muka macam hetang, hok mucung ke ni. Watok. Balik Google, jangan dengar saja aku. Faham? Knowledge, pengetahuan itu penting. Bak kita kadang-kadang dia tulis kat situ. Pergi dah di kedai sokang, dekat beli sarung tangan baseball, sarung tangan rugby ke apa kan. Dia tulis dah tu pig skin. Kulit babi. Dah kita tak ngaji, tak ada pengetahuan. Jahil pig skin. Siap tiu. Dah. Apa? Pasal jahil. Batu pengetahuan tentang dunia ni kena ada juga. Bukan akhirat saja. Man arada bid dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang nak cemerlang di dunia kena tahu ilmu dunia. Tak? Dan Sayyidina Umar wallahu a'lam. Kitab yang kedua, Penawar Bagi Hati, kita sambung pada muka surat 50 baris yang ke-8 dari bawah. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya dunia, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Kerana sabda Nabi SAW, innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma hal tastati'u alladhi yamshi fil ma an la tabtalla qadamahu. Artinya hanya saja bandingan yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuha naru. Artinya, dan halal daripada dunia itu sebab bagi dihisap, diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripada dunia sebab bagi seksa dengan api neraka. Maksud hadis yang pertama, kita ambil dunia banyak.
Rumah je 4 juta, 5 juta buat rumah. Kereta 30 buah. Faham lagi? Rumah 6 tekak siap ada lift belaka. Barang kemas bini sorak je 80,000. Tiba-tiba kita kata luaran saja, hati kami akhirat. Orang tu kena lebong lah. Kena tipu. Faham lagi? Bukan tak boleh senang, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Faham lagi? Daripada membeli kereta harga 5 juta, baik membuat masjid. Membeli kereta harga 1 juta, lebih 4 juta buat masjid. Betul tak? Baru orang bijak. Dia beli kereta harga 5 juta. Ada lah ni kereta 5 juta? Ada? Kereta dia dek? Zia. Kereta dia 5 juta. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bugatti tak dapat 5 juta. Paling murah 6.7 juta. Okey, mu ambil 1 juta daripada 5 juta duitmu nak beli kereta, 1 juta mu beli kereta, 4 juta buat masjid. Untung tak dia? Nampak? Ada untung. Tiba-tiba 5 juta habis beli kereta, tak ada masjid. Sedangkan Nabi kata kalau dia buat masjid sebesar sarang burung pati. Mana ada dalam dunia orang buat masjid besar sarang burung? Tak ada. Boleh muat? Dah muat. Tok Imam nak buh punggung dia dah lepas. Faham lagi? Tak tahu maksud Tok Siok lagi. Bandingan siapa yang buat masjid di dunia hanya sebesar sarang burung merpati, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina sebuah istana baginya pada hari kiamat di dalam syurga. Itu kena bijak. Jutawan takkan nak pakai bizar, takkan jutawan nak pakai wajah. Tak benar sabar dah. Tak apalah, mu beli kereta 1 juta, Mercedes S900, ambil 4 juta lebih buat masjid. Orang bijak tu orang pandai niaga. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan, tiba-tiba kita kata zahir saja aku dunia, hati akhirat, kena tipu dah. Sebab Nabi kata kalau kita berjalan di sungai mesti basahnya kaki. Tak basah banyak, basah sikit. Jadi jangan kita duduk berasa bila aku banyak ambil dunia, hatiku tetap pada akhirat. Betul tak? Kadang-kadang dipermainkan oleh nafsu kita. Sebab dunia ni cukup tak? Tak cukup. Tengoklah ni balah boykot balah kok. Faham lagi? Nak balah kok. Dunia dah ada skepeng pun. Berebut pitih. Kemudian pula yang kedua kata Sayyidina Ali, halaluha hisab wa haramu hannar. Harta kita kalau banyak, kalau halal kena kira. Ada satu hadis Nabi kata gini, la yazalu qadama ibni adama yaumal qiyamati indallah, yaumal qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak dapat bergerak 2 tapak kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat nanti melainkan selepas menjawab 4 soalan. Dia kena tanya. Antara soalannya min an malihi min aina iktasabah. Hartamu mu ambil di mana? Kalau boleh jawab belaka betul, siap resik ada belaka, masuk syurga. Kalau ada sakak, go to hell. Dah kita orang bangga. Betul tak? Orang senang tapi bantuan kerajaan orang susah isi kat orang. Ada tak kita? Kerja cikgu boleh ekor sounder minta dengan Jabatan Perikanan. Ejah dengan JKK. Ejah. Kerja guru besar boleh fiber. Padahal peruntukan untuk nelayan dia boleh apa? Dia kenal orang. Nampak lagi? Kita senang dah makan gaji kerajaan, tapi minta juga bantuan untuk orang susah. Berlaku banyak dalam negara kita. Faham lagi? Kita orang senang. Kita bukan orang miskin, bukan orang basak teres, bukan apa-apa kedana. Berapa mungkin minta kau? Dah, orang minta ke aku minta tak. Rezeki jangan ditolak, syaitan kata. Dia ejah-ejah boleh. Dia kenal kan? Padahal untuk orang susah, dia susah tak? Tak. Dia boleh api neraka lagi. Tak ada peduli siapa-siapa. Dan kita kalau kenal orang susah, kau sudah ejah.
Nabi kata man sa'alan nasa takassura faqad sa'ala jamra jahannama yaumal qiyamah. Barang siapa yang sudah ada harta minta lagi harta dengan orang, dia sudah dapat bara api neraka hari kiamat. Jelas lagi? Jeng. Bakar dia api neraka muka kita, muka uduh dah. Macam dudu dalam muka. Nah, bang dia api neraka pula jeng. Nah, muka comel bang dia api jadi uduh. Apatah lagi muka uduh macam kita ni. Nah, kita dengan orang Israel mana lawa? Lawa Israel dia Bani Israel. Bang, seronang Nabi dulu-dulu. Mata hijau, hidung yang macam nyakup baju. Tu Israel, rambut perang, tahu tak? Comel-comel, tapi deraka pada Allah, zalim, masuk dalam api neraka, jadi uduh. Bakar dia api. Faham? Dah kita dah masuk pergi uduh dah. Dah kalau masuk ke tak tahu? Faham lagi? Moral of the story. Dah kalau hak haram kita ambil tak? Soalan kalau ada orang dengar. Harta haram kita ambil tak? Tak lah kalau sikit. Piti orang jatuh 5 riyal. Boh, piti jatuh lah. Kalau 50,000 tu kita batu Allah dah uji kita. Dia tahu dah kita dah orang. Kalau dia uji kita, mampukah kita? Tengok orang duduk datang. Jadi menteri jadi apa? Bahang piti. Betul tak? Apa? Pasal dia ada peluang. Kita sedap duduk bawah kata. Bahang piti haram. Piti haram. Mu duduk bawah lagi. Mu naik atas tu supaya tu lega. Nak jahat pada ada lagi. Nah, dia 47 kes, mu 97 lagi. Siapa tak? Nah. Rasuah kalau latih jadi menteri ni akhir zaman, betul tak? Tak pernah lagi perang dulu 5-6 tahun dia perang kali Palestin dengan Israel. Belum pernah lagi dalam sejarah tanah Malaysia, tanah Melayu ni orang Malaysia sokong Israel, tak? Tahun ni betul tak? Berlaku Melayu sokong Israel. Dah mana? Kafir laknatullah. Kerana apa? Kerana orang menyokong kekufuran, kufur. Ar-rida bil kufri kufrun. Reda dengan benda kafir kepada Allah, dia menjadi kafir. Jangan main-main. Nampak? Bangsa yang paling Allah marah. Ghairil maghdubi alaihim. Tu Yahudi tu. Wajib tak kita baca dalam sembahyang? Ghairil maghdubi alaihim. Wajib baca tak? Kalau tak baca sah tak sembahyang? Siapa al-maghdubi alaihim? Buka kitab tafsir. Humul yahudu. Al-maghdubi alaihim humul yahudu. Mereka adalah Yahudi. Dah baca tak sah sembahyang? Hari-hari dia baca. Nah, golongan yang dimurkai oleh Allah. Bangsa yang paling jahat. Bangsa lain jahat. Bangsa Yahudi paling jahat. Bangsa Melayu ada yang jahat. Bangsa Cina ada jahat. Bangsa Arab ada jahat. Tak, tapi bangsa yang paling jahat Yahudi. Sebab apa? Dalam kitab-kitab hadis kerana mereka membunuh nabi-nabi. Tak ada bangsa lain bunuh nabi. Bunuh nabi. Banyak mana? 36,000 orang nabi dibunuh oleh Yahudi dalam sejarah. Bukan 3 orang, 36,000. Nah, tu dia kata. Batu bapa orang kata Yahudi paling jahat kerana mereka membunuh nabi-nabi. Nampak lagi? Tapi kita agak ni lah, ada banyak ambil. Orang teh kita 15 riyal, memang kita warak. Dah arak-arak 50,000. Faham lagi? Mata macam baiwak mata. Faham tak? Betul tak? Jadi kita patut kita berdoa minta Allah tak uji dengan kita benda-benda yang kita tak mampu nak hadapi. Nah, Allah kita adalah ni nak kira rasuah. Padahal Nabi kata jelas dah ar-rashi wal murtashi finnar. Yang beri rasuah, yang makan rasuah dalam api neraka. Mu sultan ke, mu raja ke, Perdana Menteri ke, Timbalang ke, gugur kes ke, ahli parlimen ke, YB ke, senator ke, tak ada kira. Rasuah hak tukang makan dalam neraka. Tak kira parti mana.
Jelas. Makan pasal apa dia bahang kat kasut? Pasal dia tak percaya dah. Dia tidak percaya dah kepada azab Allah di hari kiamat. Orang yang takut sangat, orang percaya. Budak-budak, orang tua kau buat, budak-budak, mu jangan lalu kau kubur. Mu nak lalu kono, jangan lalu kau bakar kubur. Ada hatu kopek. Jauh budak-budak. Jadi budak-budak percaya dia lalu tak? Tak lalu pasal dia percaya. Sebab apa? Bila dia percaya, datang rasa takut. Maka orang yang beriman, dia datang rasa takut. Tapi dah imam tu tak ada dah. Tak takut lah. Hak tu 15k, hak tu 47, hak tu 16k, tu 8k. Nak letak duit haram. Kerana apa? Keyakinan tentang Allah sudah merudum di dalam jiwa masing-masing. Nak kalau haram masuk neraka. Siapa makan haram, dunia balah, akhirat balah. Dunia balah benda, semayang tak terima. Walaupun takbir Allahu Akbar, takbir di Pulau Sabah, dengar di Palestin, hebat Tok Imam ni. Tak terima. Apa? Makan haram. Baca Fatihah 7 kiraat, tak terima kau. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat mari ambil amal-amal usung. Tak terima kau. Makan haram. Kata Sayyidina Abu Bakar, la yaqbalullahu salata haydikum fi jawfi haram. Allah tak akan terima satu pun sembahyang orang yang ada dalam perut dia harta haram. Nah, kita yang nak ngak jawatan tu nak faham haram tu. Nah, hak terlibat lah, ada terlibat, ada masalah. Nah, bahang piti situ, bahang piti sini, bahang projek situ, rejah situ, benda haram saja. Kita pula jumpa dia berbau tiung tangan. Baik mu tiung tak ayam munah. Nah, kenapa? Kerana mereka adalah bakal diazab di akhirat nanti. Dan diriwayatkan bahasanya melihat oleh Nabi Isa AS akan dunia pada rupa perempuan yang sangat tua. Wallahu a'lam. Kita masuk pula pada soal jawab agama. Sebelum itu saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Port Sabah Dengung melancarkan pungutan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bangunkan kelas, baiki kelas bangunan pentadbiran dan kelas Al-Quran Fardu Ain Masjid Port Sabah. Kos semua sekali 70,000 insya-Allah kita akan dapat. Bangunan ada bersebelahan dengan Masjid Port Sabah kita ini. Jadi siapa yang ditugaskan sila bangun bertugas sekarang menggunakan karung yang ada nombor seperti tertera di hadapan ini untuk memungut derma. Sila bergerak sekarang. Bagi yang nak beri secara online, kita letak di dalam Facebook saya, dalam TikTok, dalam YouTube. Di bawah tu kuliah Port Sabah tu, kita tak buang dah nombor akaun Ketuan Masjid Port Sabah Bank Islam Berhad 130441000750. Duduk di Kuala Lumpur, duduk di Kota Baru, duduk di Sarawak, duduk di Palestin, duduk di Ukraine, Rusia, semua boleh beri sumbangan. Melalui online insya-Allah dapat 70,000. Pelan-pelan tu. Unit amal kutip. Bagi. Lagi tak bagi jangan bergerak, duduk depan muka dia. Gitu. Lagi. Kita ada lebih kurang 40 soalan malam ini.
Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan orang Pak Sabah kita. Soalan yang pertama, imam baca Fatihah walak bo, bukan walak do. Bolehkah atau tidak? Baik. Baca Fatihah dalam sembahyang adalah rukun. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhatis syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti kita buat, kalau tak buat tak sah ibadat itu. Maka Fatihah siapa yang tak baca tidak sah sembahyang. Sama ada solat wajib atau solat sunat, dan termasuk solat jenazah. Sama ada sembahyang di kampung atau ketika musafir, wajib Fatihah. Sama ada sembahyang berdiri atau tak larat sembahyang duduk, pun wajib Fatihah. Sama ada sembahyang di atas bumi atau di atas kenderaan, naik unta, naik kuda, naik unta, wajib Fatihah. Kerana Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak baca Fatihah. Okey. Fatihah ini ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Kalau orang tanya Syekh, Fatihah berapa ayat? Nak 7 ayat. Kalau jawab 45 ayat, tumbuk tak hidung. Ada berapa huruf? 156 huruf. Itu pandangan dua qiraah. Adapun pandangan jumhur ulama qiraah 155 huruf. Kerana jumhur baca Maliki yaumiddin, ma tu tak panjang. Kita baca Maliki yaumiddin, ma tu ada alif, betul tak? Ma kita mat tak? Mat tak? Ke tak mat? Tak faham? Bengong belakang muka apa? Dia boleh baca dua ni. Yang pertama Maliki yaumiddin. Kalau kita baca sama. Bacaan yang kedua Maliki yaumiddin. Ma tu pendek. Faham tak lagi? Ma pendek ni bacaan yang ramai. Kita bacaan hafaz. Daripada Imam Asim, ma tu panjang. Maliki yaumiddin. Ma tu ada alif. Kalau ma tu ada alif, seluruh surah Al-Fatihah ada 156 huruf. Faham lagi? Okey. Wajib kita baca dengan ayat yang turun daripada langit. Maka yang turun pada langit walak ba ke walak ba? Walak ba. Cuba baca kali. Ghairil maghdu. Betul. Soalan ni dia cetuk imam wala bolling. Ba kat mana? Okey, kalau baca dengan ba bermakna dia tak boleh sebut huruf ba. Siapa yang tak boleh sebut huruf ba, maka dia tak boleh jadi imam. Faham lagi? Tak boleh jadi imam. Malaikat makmum semua walak ba belaka. Ada apa kan? Macam semalam apa tanya, orang jadi waswas boleh jadi imam tak? Boleh. Makmum semua waswas. Bukan waswas, orang gagak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam speedboat lagi canda. Sah sembahyang dirinya, tak boleh jadi imam. Maka kita juga patut walab ba, dibaca walab ba, tak boleh jadi imam kerana dia ummi.
Kalau dia boleh sebut dengan betul huruf-huruf Fatihah, dia qari. Qari kena ingat, qari dalam bab semayang bukan qari dalam bab taranum. Tu qari berlagu, tak sama masuk tu. Tu tani musabaqah. Qari dalam bab fiqh semayang ni hanyalah orang yang dapat sebut dengan betul walaupun tak sedap. Qari dia panggil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Jadi kalau tak boleh jadi imam, semayang dia seorang boleh, dia jadi makmum boleh. Dan dia semayang sah, dimaaf kerana dia payah nak sebut dah. Faham lagi? Tapi kalau kita tersalah, kita boleh sebut dah, kita salah nak kederah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh. Kena ulang balik. Waladdallin. Faham lagi? Okey, itu sesat. Yang kedua, kadang-kadang kita silap dengar. Imam kata ba, mu dengar ba. Sebab tu kata ulama-ulama sebaiknya kita ambil beberapa orang untuk mendengar. Orang yang fasih, orang yang arif tentang ilmu tajwid, mari dengar. Sekurang-kurangnya kalau tak mau ibadah 5 orang. 5 orang dengar. Faham lagi? Kalau 5 kagak dipanggil mutawatir dalam mazhab Syafi'i. 5 orang. Memang dah wala faham lagi. Kadang-kadang tu imam sebut bismillah, mu tak dengar mu kata bismillah. Kadang-kadang tu imam sebut wala telinga mu dengar wala dah dipakai kak mu. Jadi kena persah dulu. Cuma kalau sudah sahih wala tak boleh jadi imam, kena sebut wala kerana wajib kita baca Quran sebagaimana ayat turun daripada langit. Soalan seterusnya, ada seorang kawan laki-laki bercerai dan ada anak. Kawan saya ini sihat dan boleh kerja tapi tak mau cari kerja. Soalan, adakah wajib adik-beradik kawan saya ini tanggung nafkah untuk anak saudaranya? Terima kasih. Jawabnya wajib atas ayah tadi. Dan mahkamah akan panggil ayah dia tadi yang malas kerja tadi. Patut kena ada seorang beritahu pada mahkamah. Mahkamah akan arahkan ayah budak ni bekerja kerana dia boleh bekerja. Dia ada perintah mahkamah. Mu kena cari rezeki, mu kena beri nafkah. Ada pun yang tak boleh beri nafkah. Kenapa? Kerana OKU. Kerana kehilangan daya, kehilangan tenaga dan sebagainya, ada kecacatan kekal dan sebagainya, maka berpindah kepada adik-beradik, pindah kepada toki, kepada budak. Soalan seterusnya, kita mandi wajib setengah jam, normal ke tak Ustaz? Mandi wajib setengah jam tak normal, tak berapa sihat. Mandi wajib ini 5 minit. Faham lagi? Dia sama dengan waktu solat. Kita bersolat 5 hingga 7 minit. Itulah mandi wajib. Nampak? Kerana apa? Kerana sangat-sangat mudah. Apa makna mandi wajib? Sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Meratakan air seluruh badan kita dan disertakan dengan niat. Berapa sampai setengah jam? Nampak? Ni masalah. Orang basuh lori setengah jam 2 hotel lori. Mu besar lori mana besar? Orang basuh bah 15 minit je ni. Tak bakar buruh panjang 15 minit. Siap sutil bah. Dah mu setengah jam, mu besar pada bah. Situ membazir. Ratakan air. Bila dah rata sekali, jiru sekali, 2 kali lagi sunat. Adalah 7-8 minit saja, apa benda setengah jam ni. Macam basuh berak kok sampai sekolah. Ambil wuduk sampai habis kolah. Nabi ambil wuduk air secupak, mandi junub air segantak. Bukan maknanya wajib kita timbang, tapi nak khabar Nabi ni tidak membazir. Wuduk secupak, mandi segantang. Kita wuduk sekolah, mandi setialah. Kalau kolah surga tu badan dia sekor ambil wuduk. Berjeruk habis. Yang simbah. Tu pun tubik mula ambil lagi, takut tak sah. Tu kata menyusah kat orang.
Benarkah Nabi nak bercita-cita bakar rumah orang yang tak solat jemaah? Bukan nak bakar sungguh, sebagai mengkuatkan perintah solat di masjid. Faham? Itu kata ulama. Orang kata suara saya kalau bercakap macam suara manja. Jadi saya nak tanya, apakah hukum kalau saya bercakap dengan laki-laki ajnabi dengan tone suara manja itu? Tak boleh. Kalau suara kita, walaupun kita bukan sengaja memikat laki-laki, kita kena ejah. Nampak? Batu kata ulama, kalau orang laki-laki yang boleh mendatangkan fitnah, suara kita suara manja, orang dengar tu sting dah dengar. Faham lagi? Tak faham lagi? Dengar sting. Faham lagi? Maka dia tetap fitnah, maka kena ejah. Kata Imam Ghazali, letak tangan dalam mulut. Tahu apa dia? Nak jumpa dengan siapa? Cakap gitu. Baru tak manja. Dan ada ulama kata letak batu dalam mulut. Tu orang dulu-dulu. Tak? Macam kita ni nak buat kau manja lagi. Pasal kita ni suka dapat dilihat orang, suka like banyak. Suka orang share banyak gila ni kan. Buat status hari pagi petang, buat status nak kabur pandainya dia. Padahal barang-barang kali status. Kenapa? Hubusyah, gila viral dipanggil. Suka orang viral kita, suka nama kita sahur. Nyakit dak ondek. Kalau nak manja dengan siapa boleh? Dengan mahram, dengan suami. Kerana manjakan suara itu Allah larang. Allah sebut dalam Quran, wala tahda'na bil qauli, wahai muslimat, jangan kamu lunakkan suara kamu. Mana lunak, jangan buat suara tu lembut molek, jangan. Kerana nanti orang laki-laki terfitnah. Nampak? Tapi dengan suami dah manja pula. Nakkan nasi dah Nampak dah orang puang muslimah, laki dia dipanggil anjing. Laki dia balik kerja, nakkan nasi ke tak? Dok tu bahasa Inggeris kan anjing. Nakkan nasi ke anjing? Tu laki ada nak kucing itu. Saya masalah kecil tak lawas. Setiap masuk waktu solat saya lapik tisu. Bagaimana dengan solat jamaah? Adakah saya perlu tukar tisu untuk solat yang kedua? Dengar baik-baik. Kalau kita keluar sentiasa, daimul baul, daimul hadas, sentiasa menitik air kecil, kita letak tisu. Bila nak letak tisu? Lepas masuk waktu. Contoh nak semayang maghrib dengan isya jamaah musafir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masuk dalam tandah, basuh ni Angry Bird. Lepas dah basuh, ambil tisu, buat macam ni, bubur double side tape. Kalau tak lekat, bahan stapler, pang. Lepas dah bubur tisu, ambil wudu. Lepas ambil wudu, semayang. Bila semayang, keluar air kecil, maka semayang garik tu sah. Nak semayang isya, kena buat hak baru. Kerana boleh satu je solat fardu. Bila kena buat hak baru? Jika keluar air kecil. Jika tidak keluar air kecil, boleh guna untuk solat isya pula. Faham lagi? Yang kata kena buat yang baru nak solat isya jika keluar kecil. Kalau kita buat dah dengan gini, tak keluar apa-apa, tak ada masalah, boleh semayang isya ni. Okey, ada pun semayang sunat tak payah buat banyak kali, boleh buat 1000 rakaat walaupun ada yang kecil. Tawaf sama saja. Masuk waktu, jeng jeng, okey, tawaf. Okey, jamak ni tak? Jamak ni. Jamak lepas solat yang pertama kecil tau. Dah, buat yang kedua, solat isya pula, tak payah buat hak baru. Tak payah. Yang kata kena buat baru jika keluar air kecil. Ayah sambung kan? Ayah sambung lah solat. Maknanya kan kalau dia jam kan sambung dari isya.
Dengar baik-baik. Kalau kita jamak apa dia? Wajib muwalat. Jamak takdim ke jamak takhir? Jamak takdim. Jamak takhir tak wajib berturut-turut. Okey? Kalau jamak takhir ni mayang garik dalam waktu Isya. Kita siapa di Temeloh, siapa di Maran nak pergi KL, orang bang garik, aku tak mau sembahyang lagi garik, nak sembahyang dalam waktu Isya lagi. Kita siapa KL pukul 8.30 Isya dah. Kita siapa di hotel, kita sembahyang garik dulu, boleh? Pergi Sogo dulu, balik Sogo baru sembahyang Isya, boleh, ada masalah. Yang wajib lepas salam kena sembahyang selalu jamak takdim. Faham tak lagi? Tapi jika lepas sembahyang jamak takdim, kita kena pergi tandas pula bubuh apa benda ni, tisu lain, tidak putus walat, dimaafkan. Faham lagi? Yang tak boleh benda-benda yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Lepas solat gaib kita pergi bahan nasi dulu, baru putus walat. Lepas solat gaib pergi basuh kereta dulu, baru putus walat. Ada pun nak pakai serban boleh, nak pergi nak pakai, nak tukar baju boleh, mandi junub boleh. Pas solat pertama junub. Dan mayang luar, ini mayang luar dah kursi musafir, mayang luar. Payah yang pertama dulu, mayang luar dulu. Pas salat janda lalu. Apa dah? 5 liter tu air mani. Dia apa? Nak semayang yang kedua boleh tak? Tak boleh, berhadah. Pergi mandi, dah semayang yang kedua, tak putus walat. Faham? Soalan seterusnya, nanti keluar darjah 1 hari bersamaan setahun, adakah solat hari itu 5 waktu juga, banyak waktu sampai setahun, dan macam mana anak-anak kecil itu Ustaz? Baik, masa darjah keluar sehari macam tahun, dia kata jadi setahun semayang 5 kali je lah. Dia kata sehari macam setahun. Bukan, maksudnya panjangnya sehari kita rasa panjang. Sehari tetap 24 jam, tapi perasaan lama. Faham lagi? Macam dulu kita rasa lama, sekarang kita rasa sekejap. Budak-budak daripada pagi sampai garik lama tak? Lama pasal awak budak-budak. Awak jadi orang tua kayak gini, macam aku, bukan akulah, macam orang tua. Faham? Tambuh ketua tu. Faham? Mu jadi tua gitu kayak gini, mu rasa sekejap je. Betul tak? Ingat tak dulu budak-budak? Daripada garik, daripada asal nak sampai garik lama tak? Tu perasaan. Padahal sama je. Bila kita dah masuk 40 lebih umur, kita akan rasa subuh dengan maghrib sekejap sangat. Garik dah, habis dah. Nampak? Padahal benda yang sama. Faham tak lagi? Itu maksud dia. Jangan setahun mu semayang 5 kali je. Kayu sugi kita bawa sebelum solat, kita simpan dalam poket jubah, adakah dikira kotor ketika kita solat? Dia bawa kayu sugi, dia buat sugi gigi dia. Faham lagi? Jadi bila orang kamar Allahu Akbar, lepas sugi dia bolang poket. Boleh tak semayang? Jawabnya bergantung kepada apa yang mu sugi. Muat benda kayu sugi, buat gonyoh mulut boleh buat semayang bola poket. Tapi kalau muat istinja tak boleh. Muat basuh berok sugi. Habis tu baik tahi marang dengan kayu sugi kau. Lekat tahi situ, bubuhlah poket. Menanggung najis. Dah ada tak orang kayu sugi buat basuh berok? Tak ada. Mulut bukan najis. Mustaqdarah. Hukumnya tahi gigi apa semua ni sama dengan tahi hidung, tahi mata, tahi telinga dengan inguh dengan kohok. Bukan najis. Mustaqdarah. Benda yang diluati. Orang tengok gitu saja. Dia bukan benda yang menghalang sahnya sembahyang. Nampak? Lepas tu kalau kita semayang tengok najis dia kain Tok Imam, niat mufarakah. Tapi kalau Tok Imam tu be inguh, Tok Imam tu be elio, nak nikah dengan janda tak boleh tu be elio dulu. Faham? Kena niat mufarakah tak? Tak lah, pasal elio tidak najis. Mustaqdarah, benda kau tengok kotor tapi tidak najis. Soalan seterusnya, orang ramai boikot kedai makan tertentu, lepas 2-3 bulan dia makan balik, apakah hukumnya?
Dia tengok kita boikot, ada yang kita boikot zatiyah, ada boikot maknawiyah. Lepas tu kena ngaji. Boikot zatiyah tu benda tu memang haram dah. Hak tu dak nanti perang Israel sepanjang hayat wajib boikot. Contoh babi. Babi boleh makan ke tak? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah haramkan kamu makan bangkai dan darah dan daging babi. Daging babi wajib boikot seumur hidup. Perang tak perang wajib boikot kerana haram dia tu, zat dia tu. Tapi ada benda yang haram maknawi. Contohnya benda yang syarikat-syarikat yang memberi sumbangan kepada rejim Zionis dalam memerangi, menzalimi umat Islam. Maka bergantung pada keadaan. Jika dipatuakan oleh ulama-ulama, wajib kena taat. Kerana ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Taat kamu pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Ahlul ilmi wal fikhi, ulama-ulama dan ahli fiqh. Dia kata boikot, wajib boikot, wajib boikot. Kalau dia kata sunat boikot, kita ikut dia. Faham lagi? Batu kita bukan boikot suka-suka hati. Kita tak mampu nak pergi Palestin naik kereta kebal. Siapa berani pergi Palestin? Nak naik kereta kebal, nak naik, nak pergi. Kau kita. Kita janji dengan kawan Taiwan Malaysia ajak minum air. Pukul 10 malam. Nampak? Kawan mari ambil ping-ping kot dua. Kita takut bini kita tahu. Kita tubik slow. Bini kita bagi dah. Masuk mula kita. Ada nak pergi Palestin. Nampak tak? Nakut baik dah. Dengan rimah kau dah lepas dah. Nampak tak? Nah. Jadi kita ada 3 benda yang kita boleh tolong. Kita beri sumbangan derma, duit-duit kita. Betul tak? Kita doa untuk Allah binasakan musuh-musuh umat Islam, beri kemenangan dan keselamatan bagi umat Islam. Doa. Dan yang ketiga, kita boikot. Kerana apa? Kerana la yudruku kulluh, la yudruku kulluh. Kaedah fiqh kita, kalau kita tak mampu nak buat semua, kita tak boleh nak jadi mujahidin, tak boleh nak jadi tentera, tapi kita boleh nak boikot sekurang-kurangnya, kita mengurangkan ekonomi mereka. Maka jangan tinggalkan, buat juga. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ada benda yang kita tak boleh buat, tapi ada benda yang kita boleh buat. Buat yang boleh saja. Nampak lagi? Lepas tu jangan berhenti boikot, tapi bukan sesuka hati nak boikot, iaitu kepada syarikat-syarikat yang memang jelas, yang sahih membantu rejim Zionis. Faham? Bukan dengar-dengar khabar saja. Soalan seterusnya, dalam rumah ada jin, apa hukum perubatan Islam? Macam mana nak tahu betul? Bila dah banyak, ada yang tak betul. Perubatan Islam ni betul. Batu ada kitab-kitab Tibun Nabi, perubatan Nabi, Tibul Islam, perubatan Islam. Mana banyak kitab-kitab di pasaran. Ada hadis dan sebagainya. Okey. Tapi begitulah, setiap yang elok mesti ada yang tiruan. Betul tak? Sebab tu dalam tafsir Quran, tafsir ni ilmu yang sangat bagus. Ada pula penafsiran yang mengarut. Mesti ada yang palsunya. Betul tak? Hadis tu cantik, datang daripada Nabi, keluar pula hadis palsu. Jadi ingatlah, setiap yang baik itu ada yang palsunya. Termasuk perubatan Islam, guna nama Islam tapi palsu. Jadi kena berhati-hati. Lepas tu yang disahkan oleh Persatuan Perubatan Islam, insya-Allah. Lepas tu dia ada persatuan untuk mengesahkan. Ada orang dia guna nama je, guna nama hadis, guna ayat Quran, ada barang-barang je, cari makan. Jadi kena cek. Okey? Sebab apa? Sebab doktor pakar, dia pergi ke Darussyifah, pergi ke pusat perubatan Islam. Bila mana? Bila perlu. Doktor ni pakar dah, pakar biu, pakar jantung, pakar kulit, pakar gigi, pakar saraf, pakar tekuk, pakar telinga dah. Okey, kalau ada sakit-sakit berkenaan dengan jasmani, dia memang tidak panggil kita. Memang dia pergi hospital pasal dia doktor dah. Tapi kalau rumah dia ngosek,
Dipanggil doktor mari rumah. Panggil tak? Tak, dipanggil siapa? Ustaz mari rumah dia. Ini betul. Tanya ni doktor-doktor pakar hospital besar. Rumah dia ngosek. Tidak bawa. Dia ada pergi cocok atu. Tidak bawa. Jarum pergi cocok atu. Apa? Pasal hari tahu dah. Tak boleh nak buat. Faham lagi? Menunjukkan perbuatan Islam itu betul. Cuma bila dah betul, ada ambil kesempatan. Faham? Konon-kononnya perbuatan Islam. Padahal tak. Dia penunggang agama saja. Nah, itu kena hati-hatilah. Apakah hukum rojak dengan lapar tanpa jima kerana jarak jauh? Dengar baik-baik. Dalam mazhab Hambali, kalau dia bercerai, rojak dia dengan jima. Dalam mazhab Syafi'i, rojaknya dengan lapas. Ingat tu lain kali kalau ada berlaku perceraian, rojak. Faham? Rojak ni rojak cerai lah, bukan rojak kateh. Rojak cerai. Faham? Macam mana nak rojak? Lapas. Lagu mana lapar? Macam-macam lapar. Contoh yang paling mudah, aku rojak kamu menjadi isteriku semula. Selesai masalah. Boleh depan-depan bini boleh, pakai laung kot speaker boleh, video call boleh, telefon daripada Johor Bahru pun boleh. Telefon bini kita akak, halo, ketua yelah abang aku rojak kamu semula menjadi isteriku. Faham lagi? Ingat lagi. Tak sah ayat payah-payah. Se dah contoh. Ada 5 lagi contoh. Tak payah. Sudah. Aku rojak kamu semula menjadi isteriku, atau aku kerojak kamu menjadi isteriku semula. Faham lagi? Bila kita lapar tak kutu, maka jadi bini kita semula. Tapi ada syarat. Dalam edah. Kalau bini kita jenis ada haid, belum berlalu 3 kali suci. Faham lagi? Kalau bini kita jenis tak ada haid dah, moklong 3 lenda. Faham tak? Itu 3 bulan. Jangan lepas 3 bulan. Okey? Gogek. Jalan gitu. Faham tak? Moklong tu panggil. Kalau lalang getah je duk perut. Faham tak? Kalau lalang duk peha. Itu 3 bulan. Faham? Tapi kalau yang tak jima lagi, tak boleh rojak. Kahwin hari pukul 11 akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah nikah. Tak jima lagi. Naik atas pelamin tu. Lepas naik atas pelamin ambil gambar gitu begini, nak belah kek. Bila nak belah kek berebut. Pisah dia gocohnya situ. Yang cerah. Faham tak? Cerah situ. Tak boleh rojak. Sebab apa? Pasal tak setubuh lagi. Faham lagi? Itu talak bain sugra. Tak boleh rojak. Nak nikah mula. Faham lagi? Kalau kita sayang pada binatang kita yang mati, boleh tak kita buat kuburnya? Dia sunat tanam. Benda-benda hidup sunat tanam. Kalau manusia wajib tanam. Benda hidup kita bela burung. Burung kita mampu, tak wajib tanam, sunat kita tanam. Kalau kita buang lantar sapah pun boleh. Ni kata ulama, boleh buang lantar sapah. Jangan lepor rumah orang dah lah. Lagi. Dia kira jenis cerdik berkebitu biung. Rumah sebelah. Faham? Boleh buang lantar sapah, tapi sunat tanam. Tapi kalau manusia wajib tanam. Jadi ada orang dia sayang sangat kucing dia, betul tak? Dia pun sayang sangat kucing, dia tanam, dia buat kubur. Hukumnya tidak haram dan tidak disuruh pun, dan tidak berdosa. Kenapa? Kerana kita sayang binatang, tidak berdosa. Tapi tak payahlah baca talqin. Mana? Kucing sekejap lagi datang. Tak payahlah. Dan ada orang Islam di Malaysia, kucing dia mampu, burung dia mampu, dia buat kubur, dia boleh nesang, dia boleh nama. Hukumnya harus. Tidak disuruh syarak. Tidak berdosa kerana tidak ada dalam larangan. Faham? Okey? Dia orang disayang kat burung dia. Oi, kalau orang sayang burung, dia dah andiri burung mandi dulu. Burung titik kan? Dia duduk tu, sembung air. Duduk atas dahang, kiu-kiu. Panggil burung. Nak, burung jawab, rukuk-rukuk.
Faham? Jadi hukumnya tidak haram, tapi apa yang dijadikan ibadah jangan buat. Jangan maknanya baca talqin, lepas tu tahlil. Faham? Tak payah. Bubuh tanda sudah, bubuh nama kucing. Tak? Madani. Faham? Jangan politik. Habis tak boleh kuliah. Dulu Selangor, waktu KL ni Penang pula tak boleh. Nak, biarlah dah munak sangat. Nak, kurang-kurang kita boleh kenal. Nak, mana baik mana buruk. Faham lagi? Soalan seterusnya, kalau kita nak kuat hati dalam kehidupan hati kita kena sentiasa beriman dengan qada dan qadar. Kerana semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita susah, orang lain susah lagi, kena pegang itu. Kita duk tengok Palestin siang dia kena uji. Dah kita tak siang kita kena uji kok. Palestin cara Palestin, orang Malaysia cara Malaysia. Tengok 2-3 hari nak joget konsert. Palestin kena bunuh, kita nak konsert supaya kita kenal bapak-bapak munafiki yang ada dalam negara kita. Betul tak? Tidak, kita tak kenal, tak puas hati. Nah, itu tanda mereka orang munafik. Ya'muruna bil munkar, suka sangat anjurkan benda-benda mungkar. Itulah bapak munafik. Kita nak bersama munafik fi darki asfali minan nar. Orang munafik yang suka menggalakkan kemungkaran akan duduk neraka yang paling bawah pada hari kiamat. Soalan seterusnya, siapa nak tanya bersedia. Saya ini ahli MLM dan dapat bonus jualan MLM, MW. Ni banyak saya dengar pasal MW ini ada mengena dengan Israel juga atau tidak. Jawabnya saya pun tak pasti. Lepas tu kena cek, kena banyak buat research. Nak tahu semua kita tak pasti. Orang share dalam tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita pergi kepada laman web dia yang official, yang rasmi. Di situ ada. Faham lagi? Situ kita tak ada nak tambah-tambah. Kalau dalam TikTok ada yang betul, ada yang salah. Dalam Facebook ada yang betul, ada yang salah maklumat. Nah, dia boleh buat. Nah, WhatsApp orang boleh print screen, bukan print screen, Photoshop boleh buat WhatsApp. Nah, kita pergi ke official. Macam hari tu orang tanya kita, apa benda ni syarikat ni ya Allah Rabbi. Lambang Brazil tu. Lambang Brazil tu, lambang tu salib. Bola Brazil tu salib tu kat atas dada dia tu. Mang, dia tu bukan salib Ustaz, macam salib. Tengok. Awak pergi kepada kelab bola sepak kebangsaan Brazil, nak persatuan bola sepak kebangsaan Brazil, pergi kepada logo, pergi kepada history, tekan-tekan, dia keluar nama salib Kristian. Jadi orang lain tak nak tambah, dia official, faham lagi, rasmi. Faham lagi? Jadi kalau kita nak tahu MW itu adakah beri sumbangan apa-apa, awak pergi kepada MW International, awak akan dapat apa maklumat. Dia ni atas hujung jari saja. Faham lagi? Siapa nak tanya soalan lisan? Habis dah soalan betul dia. Cepat. Kita ada beberapa minit lagi. Dia musim-musim Palestin ni. Sunat cicing jari ni. Pakai cicing jari tangan kanan. Satu pendapat yang kedua boleh pakai kiri, boleh pakai kanan, 4 jari saja. Mana jari yang boleh pakai cicing? Jari clicking kanan, manis kanan, clicking kiri, manis kiri. 3 lagi dilarang. 3 lagi dilarang. Dalam hadis hak larang 2 ni. Hak ni tak larang tapi memang Allah tak pakai. Nabi kata jangan pakai cicing jari tengah dan jari telunjuk. Mana laki-laki pendapat yang paling kuat. Perempuan tak ada masalah, semua jari dia boleh pakai. Nah, kita ni penuh jari, bukan kecil-kecil macam akak belaut. Salah ketak anak tengok belah 2 kepala anak. Nah, jadi pakai 4 jari saja. Ni jari clicking kanan, manis kanan, clicking kiri, manis kiri. 2 ni dilarang dalam hadis, 1 ni tidak dilarang kerana memang orang tak pakai. Jadi tak payah larang. Lepas tu Nabi tak kata jangan makan dengan kaki, pasal memang orang tak makan dengan kaki. Jelas? Lagi soalan? Ya, belakang. Waalaikumsalam.
Baik, lakum dinukum waliyadin. Agamamu kafir, caramu. Kami tak lantik jadi AJK. Kita tak boleh dilantik jadi AJK, kuil Buddha dan sebagainya, kerana kita orang Islam. Bab-bab agama tak boleh. Tiba-tiba dilantik AJK, jatuhan kuasa masjid, orang kafir. Faham? Ini yang menjadikan mereka berada hak, ada suara di dalam rumah ibadat orang Islam. Inilah fitnah. Inilah zaman kacau bilau. Sayakunu 'alan nasi sanawatun khada'an. Akan berlaku ke atas kamu nanti zaman yang penuh dengan fitnah. Maka sekarang keluar dah fitnah, AJK masjid orang kafir. Sedangkan AJK ini mereka ada suara tentang apa yang akan dilakukan dalam masjid, betul tak? Tiba-tiba suara orang kafir ada juga. Itulah fitnah. Sedangkan mereka itu adalah musuh Allah. Faham lagi? Itu fitnah. Jadi kita kena banyak istighfar. Kesalahan kita banyak. Syirarul muluk li syirarul ra'iyah. Jahatnya pemimpin yang ada sekarang kerana kita selama ini jahat dengan Allah. Maka naik orang-orang yang jahat untuk mengajar kita. Faham lagi? Jadi kita kena muhasabah diri, betul baik balik semula kita, balik kepada Allah. Lagi soalan belakang. Solat jenazah tak perlu wuduk. Selama ni awak solat jenazah wuduk tak? Pernah tak solat jenazah? Awak ambil wuduk tak? Siapa suruh? Okey. Apa dalil tak pernah ambil wuduk? Sebab dia tidak ada rokok, tidak ada sujud. Jadi dia bukan solat. Dia bukan solat seperti mana solat biasa. Dia solat atau tidak? Dia solat wajib wudu. La yaqbalullahu salata ahadikum iza hadasa hatta yatawadda. Allah tak akan terima solat kamu kalau berhadas sampai kamu ambil wudu. Solat atau tidak? Solat ke doa? Kalau solat jelas tadi Nabi kata la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tak akan terima solat kamu iza ahdasa, kalau berhadas, hatta yatawadda, termasuk solat jenazah, sampai kamu mengambil wudu. Jelas tak lagi? Sebab dalil puak-puak ni, puak-puak bodoh ni, dia kata gua ni solat jenazah ni bukan solat, dia doa je. Doa mana wajib ambil wudu, sunat ambil wudu. Tu dalil dia. Minta maaf saya tambah. Awak tak kemah lagi. Awak kemahnya dia pakai solat jenazah bukan solat, tetapi doa. Doa kepada mayat. Okey, saya jawab malam ni di Port Sabah. Solat ini apa dia makna solat? Solat ni tahrimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslim. Apa makna solat? Solat ialah ibadat yang mula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Solat jenazah mula dengan apa? Sudah dengan apa? Solat tak? Ni Jambi sebut rawahu Tirmizi. Imam Tirmizi sebut dalam Sunan Tirmizi. Qala Rasulullah SAW, miftahus salah at-tuhur. Anak kunci semayang ialah bersuci. Tahrimu hatta takbir, yang mengharamkannya takbiratul ihram. Wa tahlilu hatta taslim, yang menghalalkan balik adalah salam. Kalau doa ada takbir. Imam doa lepas mayang dia takbir. Habib berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Ada doa gitu. Tiba-tiba hak ni takbir. Imam lepas berdoa salam tak? Fil alamin innaka hamidum majid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas lagi? Mu nak korek ke mana lagi?
Okey? Kalau dia bukan solat, dia tak akan mula dengan takbir, tak akan sudah dengan salam. Tiba-tiba solat jenazah macam solat lain, mula dengan takbir, habis dengan salam. Itulah solat. Apa makna solat? Aqwalun wa af'alun muhtatamatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Anna solat ialah beberapa perbuatan dan perkataan, mula dengan takbir, selesai dengan salam. Jadi salat jenazah empat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali ialah salat yang wajib ada wuduk. Soalan seterusnya, apa beza niat dengan nazar? Niat dengan nazar. Nazar berlapas niat fil qalbi, dalam hati. Dalam hati terlintas, kalau aku boleh gaji kat gigi pertama, aku nak bawa anak-anak sekarang keluarga makan cik kecok dengung dalam hati. Itu bukan nazar, niat. Sunat tunai dak wajib. Nazar wajib tunai. Sebut di mulut, aku bernazar kerana Allah nak belanja makan anak bini aku kalau dapat gaji pertama nanti. Dapat gaji wajib belanja. Dah belanja berdosa. Faham lagi? Jadi kalau ada apa-apa terlintas dalam hati, bukan nazar, sunat kita tunaikan. Okey? Kalau sudah lapah di mulut, wajib tunai. Lagi soalan. Adik. Apa hukum? Warna rambut. Kamu nanya. Orang yang sudah beruban, maka sepakat ulama harus atau sunat kita warnakan. Yang sudah beruban. Jadi ulama berkata dua. Satu pendapat sunat warnakan, dai kan, inai lah kan. Pendapat yang kedua bukan sunat, harus saja. Ada pun yang tidak beruban, orang-orang muda. Faham lagi? Maka jumhur ulama mengatakan tak boleh diubah warna rambut. Tapi ada juga sebahagian fuqaha mengatakan boleh, dengan syarat bukan berniat mengubah hukum Allah. Satu. Yang kedua tidak mengikut orang kafir. Yang tiga tidak kekal. Jangan niat mengubah hukum Allah. Yang kedua tidak kekal, maknanya 3 bulan habis balik hitang bulan. Yang keempat, yang ketiga tidak berniat ikut penyanyi-penyanyi barat kafir ke Korea ke apa, bukan. Kerana bila ikut orang kafir hukumnya haram. Okey? Jadi sebaik-baiknya kalau kita muda-muda dek, jangan warnakan lagi. Pasal comel dah awak rambut hitam. Awak buat rambut kuning jadi wuduh. Tengok rambut kuning, bulu kening hitam macam anak onyek. Faham? Orang putih rambut kuning, bulu kening kuning. Hak Tuhan awak comel lah. Itu rambut kuning, bulu kening hitam macam anak onyek baru ganuk. Lagi soalan. Bolehkah gabung solat sunat? Boleh. Menurut Syekh Ramli dan ulama yang sependapat dengan beliau, kita boleh solat 2 solat dengan dalam 1 solat saja. Contoh, kita mari di semayang subuh, kita nak semayang subuh, kita semayang sunat subuh dan tahiyat masjid. Dalam 1 solat je 2 rakaat, 2 kita niat. Aku berniat solat sunat subuh dan tahiyat masjid. Hukumnya sah, dapat 2 pahala. Mana pahala paling banyak? Paling banyak kita buat asing-asing. Tahiyat masjid buat asing, sunat subuh buat asing. Kerana kaedah fiqh kita, ma aksaru fi'la aksaru sawaba, lebih banyak perbuatan kita lakukan, lebih banyak pahala dapat. Ada pun lebih pada 2 macam baru ni bayar 6, 7, 8, sebaik-baiknya kita tidak buat. Faham lagi? Walaupun ada fuqaha yang mengatakan boleh, tapi al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perselisihan ulama itu lebih elok. Okey? Lagi soalan? Tak ada lah. Ada lagi? Adik. Ustaz, kalau kita daripada KL nak balik ke Gunung, rumah kita kat Gunung, dalam perjalanan kita biar nak buat jamak takhir, tapi orang mana ni cakap gini? Orang Pahang. Orang Pahang. Mari buat apa sini? Okey, tak apalah, nak tanya. Kita
perjalanan daripada KL balik ke Dungun. Okey. Ini dalam perjalanan kita nak lihat nak jamak takhir. Tapi dalam perjalanan tu isteri anak-anak kita semua apa ni tidur semua lah. Boleh tak kita jamak takhir dekat rumah? Selama ni kita tahu nak kat rumah apa ni dah sampai rumah tak jadi jamak takhir, jadi qada. Okey. Saya jawab ni ikut mazhab Syafi'i. Okey. Dah sampai rumah bukan jamak takhir, qada dah. Okey. Syaratnya mestilah sebelum sampai rumah di mana? Dungun tahu dah, dia mukim. Okey. Sampai di Batu Lima boleh lagi semayang. Dekat sekolah teknik masih di luar mukim. Okey. Gitu. Sebab sampai rumah dia bukan jamak. Di rumah orang tak jamak, wajib mak. Okey. Okey. Lagi soalan mana? Sebelum mukim boleh lagi. Dalam mukim tak boleh. Dan ada pendapat mengatakan kalau rumah itu jenis taman bersambung-sambung taman macam KL kan, dia tak putus. Nah, KL sambung dengan pucung-pucung, sambung Selayang sambung Batu Ke sambung dengan Gombok, bersambung-sambung. Bila nak kosongnya, maka cukup dengan taman. Cukup dengan bila kita sampai di hujung tu orang tak kenal dah kita, boleh jamak dah. Macam orang Sungai Buaya, dia bawa beg, dia jalan dalam Sungai Buaya tu, orang kenal lagi. Nak pergi mana buat mak? Dua mana bosok? Pergi dua mana buat long? Pasal sama kampung. Dia siapa kampung Molek kau kenal? Adat kata kenal tak? Tak tak? Boleh jamak situ. Cuma saya tak lihat Pak Johor kenal lagi. Saya tak bakal kau tu. Faham lagi? Kita siapa ke setengah kilo dah kau nak kenal dah. Boleh jamak. Apa gitu semua pendapat-pendapat yang berbeza. Ada lagi soalan? Ustaz, Yahudi dia terbahagi kepada dua, Zionis selagi Ortodok. Patutkah kita benci kepada semua Yahudi ataupun setengah-setengah je? Dia gini, boleh tak kita kasih pada orang kafir, kepada kekafiran? Tak boleh. Sebut kata kafir semuanya tak betul. Okey. Cuma sebab tu dalam Islam dia ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir yang tidak memerangi, katakanlah Yahudi Ortodok tidak memerangi umat Islam, dia duduk dengan baik, itu kafir zimmi. Mudah sipir mudah. Dan yang memerangi umat Islam itu harbi. Harbi itu daripada perkataan Arab harbun. Harbun makna perang. Harbiyun makna kafir yang wajib kita berperang dengan dia. Kita tak berperang berdosa. Nampak lagi? Jadi kebetulan saya nak faham macam komunis, etis. Okey, etis. Saya lari ke etis dulu. Etis ni benda mana? Etis, orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Okey, orang yang tak percaya adanya Tuhan, etis. Kalau mereka jenis yang ganas, mereka dipanggil komunis. Kalau yang tidak ganas, namanya sosialis. Itu faham lagi. Begitu juga dengan Yahudi. Kalau yang jenis beramal, jenis duk ayung menyang tu, janggut panjang tu, faham? Hak bulu sebeng khetek tu, faham? Hak pakai topi bulu lembu tu. Hak tu Ortodok. Jenis tidak bunuh orang, dia tak suka katok-katok orang, faham? Jadi kalau duduk di Madinah itu, kafir itu, Yahudi itu jadi zimmi. Faham lagi? Kalau yang Nabi perang tu kafir, Yahudi juga. Bani Anmar, perang Bani Anmar tu Yahudi. Itu apa benda ni? Itu harbi. Batu Zionis ni. Cuma semuanya itu ahli neraka belaka. Cuma dari segi layanan kita umat Islam, orang kafir yang datang duduk di Malaysia contoh, mereka tidak menggugat umat Islam, tidak membahayakan umat Islam, tidak kacau agama Islam, maka zimmi. Tapi yang kacau agama Islam, nak rapah tanah umat Islam, nak ambil kuasa daripada umat Islam, menipu orang Islam, itu harbi. Faqatiluhum, dalam kamu perangi mereka itu. Soalan terakhir, adik, pegang Quran tak ada wudu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kitab Quran melainkan orang yang suci. 4 mazhab tu tak disentuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali haram sentuh. Nampak?
kat mana tak boleh sentuh? Kulit haram sentuh, belah dalam pun haram sentuh, ayat dia haram sentuh, kertas haram sentuh. Lip sipang gini masuk dalam kotak Quran, kotak pun haram sentuh. Buang kotak ubuh suku, Quran wak pergi ngaji, kotak tak haram sentuh. Ambil balik Quran, masuk balik dalam kotak, kotak haram sentuh. Apa? Siapa gitu semua nak memuliakan Quran. Okey, terima kasih adik. Wallahu alam. Bagi yang memberi sumbangan derma, ada lagi? Betul ke Islam Syafi'i paling longgar dalam bab kewangan, contohnya pinjaman beli rumah. Bab apa? Dalam bab keuangan. Contoh? Pinjaman beli rumah, contoh. Pinjaman beli rumah. Pinjaman beli rumah. Tak betul. Tapi ada kaul dalam mazhab Syafi'i, ulama mutaakhirin, kalau darurah, kalau kita tak buat pinjaman, maka kita tak dapat duduk. Mudarat kepada diri kita dan anak-anak. Ada mutaakhirin yang berkata maka pinjaman yang ada riba dimaafkan sekali untuk rumah satu, tapi bukan bermewah-mewah. Sebab itulah dalam bab riba, riba itu asalnya haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Bilakah riba itu boleh? Kalau darurah. Darurah. Riba haram, tapi kalau kita darurah tidak haram. Dalil faman ya'turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang tidak ada pilihan, terpaksa buat benda yang haram, bukan sengaja, tidak berlebih-lebihan, fala isma alaih, tidak berdosa. Contoh buat pinjaman haram riba tapi jadi tak haram. Anak buat pembedahan jantung, nak pakai duit 45,000. Tak ada duit kita, pinjam adik-beradik pun tak ada, orang nak bagi pinjam pun tak ada. Yang ada pinjaman riba saja. Maka boleh kita buat pinjaman riba, asalnya riba itu haram, tapi nak menyelamatkan nyawa anak, buat pinjaman, buat bayar pembayaran perubatan, hukumnya tidak haram. Faham lagi? Maka ada pula mutaakhirin, ulama moden, kalau kita buat pinjaman nak beli rumah, kalau tak ada rumah, mudarat pada kita dan anak isteri kita, rumah kena bayar bunga pula dah, maka dimaafkan untuk rumah yang pertama. Ada yang berpendapat seperti itu, bukan mazhab Syafi'i saja, bahkan daripada ulama-ulama 4 mazhab. Wallahu alam. Terima kasih pihak masjid, dahulukan ucapan jutaan terima kasih kepada yang memberi sumbangan derma. Setakat yang dibilang sumbangan tuan-tuan perempuan malam ini RM5,337.40. Takbir. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.